Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Mana pagi ini setelah tadi kami selesai solat subuh dan membuat tadarus Quran selepas subuh, mengaji untuk ngaji ajar anak-anak. Jadi saya sebenarnya terpanggil lah. Selama ni saya diam. Terpanggil untuk uh, bukannya ni untuk memberi pendapat berkenaan tentang ustaz yang menghalang Ustaz Abid daripada membuat sumbangan. Saya pun tengok, saya teliti dan saya pun tak nak bercakap, tak nak apa. Tapi setelah makin lama saya tengok makin teruk, makin lebih ramai umat Islam yang bercakap berpuncanya daripada Ustaz Abu. Jadi saya pun macam ni lah. Sebenarnya saya jenis suka berdiam. Kalau ada masalah pun saya akan diamkan diri. Lebih baik. Sama ada kita betul ataupun salah. Kalau kita salah, okay, kita tampil. Tapi kalau kita masih berada dalam keadaan yang betul, lebih baik diam daripada menggalakkan benda lebih bergaduh. Berkenaan Ustaz Syafiq, saya dah tengok dia punya ceramah-ceramah dia, kuliah-kuliah dia. Tapi saya tak berkenan lah kat hati. Sebab cara dia nampak macam orang yang berilmu tapi action, macam tak merendah diri, rasa ada ilmu, rasa sepatutnya Ustaz Syafiq kalau rasa tu ilmu ustaz tu dah banyak, sepatutnya ustaz lah orang yang bertindak, bukannya Ustaz Abid. Sepatutnya ustaz bukannya menghalang daripada kebajikan berlaku. Sepatutnya ustaz membantu, menambah baik, bukannya mengkritik. Lepas tu ustaz bangga pula. Bila ustaz kritik ni, sekarang netizen banyak yang dah tak apa-apa dah. Semua nak komen tak apa-apa. Ustaz sepatutnya bawa watak. Lagi-lagi ustaz ada ijazah, ustaz ada apa, ada macam-macam ni lah kelayakan. Sepatutnya ustaz lah orang yang bertanggungjawab. Yang betul-betul ustaz kena haramkan sebenarnya. Kelab malam, orang tak pergi sembahyang. Itu yang ustaz kena haramkan. Ustaz kena lebih kuat daripada Ustaz Abid. Lebih laju daripada Ustaz Abid. Macam kami, Ustaz Abid datang, dia membantu kami. Kami yang tak faham ni, tak faham agama ni, dia datang secara kasih sayang, dia datang secara berhemah untuk didik kami. Dia tidak terus melarang. Macam ada antara kami yang budak-budak nakal ni. Ada isap dada, zina apa semua. Dia datang, dia tak ada terus pergi tampar, dia terus pergi sepak. Tak ada. Dia buat slow kebajikan. Satu persatu kebajikan dia buat. Dia memberi. Dia keluar daripada poket dia untuk dia bantu kami. Untuk kita lebih seronok. Untuk anak-anak yang bermasalah ni rasa terbela. Tapi bila Ustaz Syafiq buat macam ni, makin ramai netizen yang mengamuk, makin ramai netizen yang tak setuju, malah belaga, cegah pendapat. Mereka tidak bersatu. Dan macam-macam lagi bangkit perkara-perkara yang lebih tak elok saya tengok. Jadi Ustaz Syafiq ni saya pun tak faham lah kenapa. Lepas tu waktu ucapan Ustaz Syafiq ni lebih pada bongkak. Saya tengok bercakap sambil makan, bercakap sambil minum. Dia sebenarnya macam tak hormat pada orang yang mendengar walaupun pengikut dia sendiri. Konon nak bersantai, itu bukan watak seorang hamba. Saya yang tak sekolah ni pun saya tahu. Saya pergi kuliah-kuliah saya tengok. Tapi ustaz macam ni lah. Siapa yang sokong Ustaz Syafiq ni saya pun tak faham lah apa jiwa dia sebenarnya. Sepatutnya kalau Ustaz Abid salah, ustaz penambah baikkan dia. Jumpa secara gentle. Sembang. Ini Ustaz Syafiq sembang sendiri pun benda yang ustaz tak tahu, tu ustaz keluar hukum. Ustaz keluar terus je menghukum orang. Tanpa selidik, tanpa siasat. Lepas tu bangga kata ustaz ni orang yang bertauliah lah apa semua. Apa? Benda sepatutnya bukannya macam tu. Ustaz lebih tahu sebenarnya. Ustaz lebih berilmu. Ustaz lebih berpendidikan. Patut ustaz sendiri yang turun, bukan Ustaz Abid. Kalau ustaz rasa dah berilmu sangat, ustaz rasa mampu sangat, ustaz sendiri yang turun.
Ni Ustaz Syafiq ni, saya aduh, tak faham. Memalukan tahu tak? Memalukan ustaz-ustaz yang lain. Sepatutnya ustaz tolong. Ustaz dah belajar jauh-jauh, balik tu ustaz tengok. Allah. Contoh Ustaz Ibib berada dalam kesilapan. Datang tegur elok-elok. Ni sekali ustaz cetuskan macam ni, sekali ustaz keluar, makin ramai netizen yang tak faham pun jadi faham. Yang menghina makin banyak menghina. Sepatutnya, Allah Akbar, saya pun saya tak faham lah Ustaz, kenapa sampai macam tu. Lepas tu Ustaz, saya tengok kes Ustaz dengan Alif Syukri. Ustaz, sedangkan orang yang berilmu, yang berpuatakan Ustaz, sepatutnya Ustaz dah boleh bertaraf ulama'. Sepatutnya bukan dengan saman menyaman yang menjadikan manusia takut. Ustaz lebih berilmu, sepatutnya Ustaz takutkan manusia dengan Tuhan, bukan dengan duit. Tak guna. Ustaz takutkan manusia dengan duit, tak guna. Allah tak nilai pun. Sepatutnya Ustaz cari jalan macam mana nak bagi orang manusia tu takut dengan Tuhan. Yang bertuhankan Tuhan, bukan bertuhankan duit. Saya sendiri, ya Allah, saya ni, saya tahu perasaan saya ni budak nakal. Ataupun budak nakal tu kena nipis lagi. Saya ni salah seorang budak jahat. Tanyalah mana NGO. Ramai yang kenal saya, bukan tak kenal. Cuma saya banyak tak tampil di media-media sosial ni. Ini sekarang sebab PKP ni saya mulalah terjebak dengan benda ni. Tapi saya minta lah, Ustaz kalau boleh sedarlah, perbaiki balik apa yang ni. Tapi Ustaz ni kalau saya tengok pun dalam minta maaf pun Ustaz sombong. Dalam ucapan pun Ustaz belagak, rasa ada ilmu. Seolah-olah macam orang lain punya ilmu ni cetek. Tak ada. Ustaz nak sibuk sampaikan keberadaan Tuhan di mana-mana. Itu orang tak perlu yang faham yang itu dulu. Itu benda yang terlalu tinggi. Ustaz cerita dengan saya pun saya tak faham. Dan saya pun nak faham pun payah. Boring. Sepatutnya Ustaz sampaikan benda yang menusuk di hati. Cukuplah banyak perkara yang boleh nak menceritakan pada manusia macam mana nak meyakinkan Allah itu ada. Saya rasa banyak betul. Contoh saya boleh bagi orang yang tak percaya Tuhan, tak percaya keberadaan Tuhan, cukuplah dengan memberitahu cerdik pandai tersebut yang tak faham yang dia ada Tuhan, cukuplah dengan dia bercakap, Tuan, kalau Tuan tak yakin dengan Tuhan, Tuan yakin tak yang Tuan ada otak? Kalau Tuan yakin Tuan ada otak, mana otak Tuan? Cuba Tuan tunjukkan pada saya nak tengok otak Tuan. Boleh tak Tuan tunjuk? Tak boleh kan? Kalau dia tak boleh tak tunjukkan, begitulah Tuhan. Jadi saya pun tak faham lah Ustaz Syafiq ni. Dia merosakkan nama Islam sebenarnya. Jadi saya tak tahulah. Lepas tu tak ada pula kenyataan minta maaf, tak ada pula sombong. Kalau saya yang sombong ni tak apa lagi. Kalau kami netizen yang tak faham agama ni, yang tak belajar tinggi-tinggi ni, sekolah rendah pun tak lepas. Kami nak Ustaz nak katakan kami sombong. Okey lah, tak apa. Tapi Ustaz ni dah belajar tinggi. Saya tak tahu. Tapi tak tinggi mana, 4 tingkat kot. Ustaz punya ketinggian ilmu tu. Ke 10 tingkat ke 38 tingkat ke, saya pun tak tahulah. Allah. Sebenarnya Ustaz lebih banyak mencetuskan dosa daripada mencetuskan kebaikan. Patutnya Ustaz bersama dalam kebajikan. Ustaz Syafiq, Ustaz kena ingat, Ustaz sebenarnya telah merosakkan segala-galanya. Jangan Ustaz ingat Ustaz dapat pahala, Ustaz makin berdosa. Sebab pertama, Ustaz takutkan manusia dengan duit. Ustaz tak takutkan manusia dengan Tuhan. Niat Ustaz mungkin nak ajar, tapi itu bukan cara Allah nak ajar. Bukan cara ilmuwan Islam nak ajar orang, bukan cara macam tu. Kalau nak cara macam tu, Ustaz Datuk Zulkifli tu, ulama Malaysia tu, dia dah buat dah dulu lagi dia dah buat. Kalau cara nak menjatuhkan orang macam tu. Soal orang nak dengar tak dengar teguran, sepatutnya alim ulama ni ambil inisiatif. Macam mana nak bagi orang tu dengar, macam mana nak orang tu yakin, macam mana nak dia. Sebab dia untuk mengelakkan daripada dia memalukan Islam.
Sekarang apa Ustaz buat? Sama je. Kalau Alif Syukri tu tak betul, Ustaz pun buat benda yang sama yang tak betul. Tak payah sembang, tak payah nak cakap Arab bagai apa semua hebat. Ustaz menceritakan kehebatan Ustaz. Saya tak faham. Dan sekarang saya tengok dah terjebak. Papa Gomo terjebak. Tok Singa dah terjebak. Long Tiger pun dah terjebak. Semua tu rata-rata kami kenal. Bukan kami tak kenal. Kami NGO ni merata pusing satu Malaysia. Bukan satu Malaysia je. Macam kami sampai ke China. Sampai ke India. Semua kenal. NGO Malaysia ni. Dia di sebalik perkataan NGO tu ada perkataan lain. Tapi lebih selesa, lebih baik sebab sekadar jemput NGO je lah. Jadi kita di bulan Ramadan ni sepatutnya benda perkara perkongsian lebih baik. Ni Ustaz patutnya tampil. Tampil bagi ni Ustaz, aduh. Saya tak jumpa lagi video Ustaz minta maaf apa. Kalau ada share, tolong share siapa yang ada. Minta maaf kat khalayak, betulkan balik keadaan. Ini Ustaz, kalau soal sumbangan, dia niat Ustaz Abid bagi sumbangan macam tu bukannya untuk dia menunjuk diri dia punya sumbangan yang untuk dia riak. Saya tak nampak pun riak kat muka dia. Dia datang, dia nangis, dia menceritakan Allah sayang kita, Allah sayang kamu, Allah sayang. Dia menceritakan Allah sayang, bukannya dia kata Allah sayang dia. Dan sekarang dia menangis. Sebab orang tersalah tafsir atas kelemahan dia tu, benda yang tak baik jadi. Punca daripada Ustaz Syafiq. Kan lebih baik Ustaz sendiri turun padang. Macam ni lah. Saya ingat sebabkan Ustaz Syafiq dah cetus benda ni, saya akan ajak kawan-kawan saya, NGO kami. Lepas ni kami akan cari Ustaz. Lepas PKP ni kami akan cari Ustaz. Kami nak tengok mana masalah-masalah yang Ustaz Abid selesaikan, yang berusaha untuk selesaikan. Mana yang tak selesai, kami nak Ustaz sendiri turun. Kalau Ustaz berani, kalau Ustaz gentle, Ustaz berilmu sangat, Ustaz turun, selesaikan. Sampai tak ada kemiskinan. Sebab Ustaz lagi besar. Ustaz ada pangkat tu, ada pangkat ni, ada jawatan tu, ada jawatan ni. Orang bawah agung lagi, Ustaz mengaku. Selesaikan. Ustaz tak turun padang, Ustaz duduk kat kursi cantik, Ustaz tidur dekat tilam cantik, Ustaz tak turun padang pun. Saya daripada saya kecil sampai saya besar, saya tengok gelandangan tu tetap bersepah. Tak pernah, saya tengok tak ada pun nama Ustaz kat situ yang Ustaz pergi ni. Bila tanya dia orang pun tak ada sebut nama Ustaz pun. Tak ada nama Ustaz Syafiq dah tolong saya, tak ada. Pusat zakat pun satu. Memang dia ada tolong. Tapi punya susah nak tolong dan memilih-milih bulu. Kadang saya tengok tu, saya pernah ni tolong orang. Saya di kawasan saya ni, pernah saya tolong orang. Tapi saya tak boleh nak tampil macam ni. Cuma saya boleh bagi panduan pada orang susah yang nak pergi mohon zakat ni. Macam-macam ni, nak siasat lah, nak tengok lah rumah ada esro lah, ada aircon ke tak, apa kejadah. Kau nak tolong kerana Allah, yakin rezeki tu Allah bagi. Kalau saya banyak duit, saya ada duit, memang saya bagi. Saya akan buat macam mana saya Abid buat. Tapi bila saya pergi ke pusat zakat, pergilah mana-mana pun, zakat perak ke zakat ni, dia sepatutnya pusat zakat pun kena penambahbaikan. Nak siasat, pergi siasat. Jangan tunggu sampai 10 tahun baru nak sampai. Baru nak bagi keputusan. Ramaikan pegawai-pegawai penyiasat zakat. Ini Allah punya kedekut, duit simpan banyak-banyak, tak bergerak. Sepatutnya dapat setahun habis setahun. Dapat setahun habis setahun. Zakat orang bayar. Tapi yang bayar sikit. Lepas tu Ustaz Abid pula kena. Ustaz Abid dah pakai duit dia. Bukan duit zakat. Mana yang orang masyarakat bagi tu untuk tambahan. Untuk tukuk tambah. Tapi cukup ke? Saya tak tahulah. Sampai nak selongkar. Kalau nak selongkar akaun Ustaz Abid tu, saya rasa tak perlulah. Sebab biar salah memberi daripada salah tak beri. Ingat ni, biar salah memberi, jangan salah tak beri. Kau nak bagi pun orang tu susah ke, orang tu tak susah ke. Kalau Allah kata itu rezeki dia, itu rezeki dia. Allah, peliklah saya. Lepas tu ada pula ustaz-ustaz yang menyokong pula
Ustaz Abid punya ni, menyokong tu Ustaz Syafiq punya punya kritikan tu. Saya tak faham. Tahu tak anda semua mana yang sokong Ustaz Syafiq punya Ustaz Syafiq punya tomahan tu, anda sedang berada di jalan-jalan yang Allah marah. Sepatutnya anda keluar. Mana yang setuju dengan Ustaz Syafiq punya tu, tak apa, mungkin anda rasa anda betul dan anda orang yang kena bertanggungjawab. Dia umpama macam seorang ustaz, dia nak mengharamkan makanan yang haram di kawasan dia. Makanan utama, contoh ayam yang bukan disembelih orang Islam. Sedangkan di tempat tu memang tak ada. Untuk anda keluar hukum, untuk anda keluar kenyataan tu, anda kena selesaikan perkara tu betul-betul. Sehingga di bawah tahap zero. Maksudnya memang betul-betul orang Islam yang sembelih, betul-betul yang diyakini halal, baru anda boleh keluar hukum. Selagi tak ada, selagi benda tu tak selesai, anda tak boleh keluarkan hukum. Ini saya tengok ada juga ustaz-ustaz yang buat macam tu. Haram pada ayam yang beli dekat NSK. Tapi dia sendiri beli daging di NSK. Sedangkan benda tu melibatkan perkara yang sama, penyembelihan juga. Jadi kan dia pelik. Jadi biarlah. Entahlah, yang bercakap keluar hukum ni selalu orang berilmu. Saya nak keluar hadis, nak keluar dalil, saya bukannya budak sekolah. Saya boleh tahu, ini pun saya sebenarnya, kalau ikutkan rambut saya ni sebenarnya, saya rambut trojan, tahu tak? Mohawk. Saya bukan pakai kopiah macam ni. Ini kopiah ni sebab saja saya beranikan diri supaya saya terselamatlah, kuranglah sikit daripada nak buat jahat. Tapi saya berusaha untuk buang. Aduh, saya kesian lah. Payah macam ni. Ustaz, tolonglah perbaiki, betulkan benda. Janganlah merosakkan nama Islam. Kadang-kadang kita rasa kita membetulkan, tapi sebenarnya kita merosakkan. Carikan hikmah tu ada. Allah dah turunkan dalam ilmu. Macam mana watak seorang wali. Wali orang macam mana pun, kau campak najis ke, kau campak apa ke, dia tetap sabar, dia tetap maafkan, dia senyum. Dia berdoa, Allah berilah hidayah. Berilah taufik dan hidayah kepada orang yang tidak memahami tentang agamamu, tentang kebenaran Islammu. Bukan yang dia torture terus dia halang. Yang kebajikan ni pandai pula korang nak cakap itu tak betul, itu haram, itu haram. Habis yang pusat judi, pusat ni semua tak pula engkau nak tempik kata benda tu haram. Tengok berapa banyak kasino yang keluar, yang bangkit kat Malaysia ni. Ini semua tanggungjawab orang-orang yang berjawatan ni. Bukan tanggungjawab Ustaz Abid. Disko, berapa banyak yang wujud. Tak ceritalah, kami tahu kat mana ada, sudut mana ada disko. Tapi mana ada orang agama ni habis-habis keluar. Lepas tu boleh pula letak syarat. Jangan sampai mengganggu orang awam. Betul, perjudian. Tengoklah dalam handphone pun bukan main mudah lagi perjudian nak wujud. Lepas tu cegah tak selesai. Cegah tak selesai juga. Cuba buat betul-betul tumpu. Setahun tu tumpu habis. Satu negeri. Ini lepas tu letak hukuman dengan bayaran. Diorang boleh bayar lah. Cuba letak 1 bilion macam Ustaz Syafiq buat tu. Siapa buka pusat perjudian, siapa buka pusat hiburan melalaikan, letak denda 1 bilion. Hukuman 100 tahun. Orang takkan buat. Ini Ustaz, aduh. Ini belum lagi rakyat nak tuntut hukum hudud. Janganlah takutkan manusia dengan makhluk-makhluk Allah. Cuba ajar kami
Ajar kami tentang macam mana untuk kita takut pada Allah. Lepas tu cerita tu dengan rasa hamba, bukannya dengan riak, bukan dengan takbur. Ustaz nak cerita hebat Ustaz pun, aduh. Ini tak tahulah saya cakap macam ni kot, saman kot. Kalau nak saman lah. Kalau Ustaz kata Ustaz tak takut kemiskinan, saya tak kisah, tak payah tunggu miskin. Kalau saya kritik Ustaz Syafiq ni, Ustaz Abu Syafiq ni, kalau saya kritik, Ustaz nak saman saya satu berapa? Trilion. Saman, silakan. Memang 1 sen pun saya takkan bayar. Lagi mudah kalau saya duduk lokap, senang saya nak beribadah. Saya duduk dalam penjara, senang saya nak beribadah. Permintaan saya kalau saya kena penjara, pertama sekali, saya minta dengan orang yang bertanggungjawab, saya amanahkan atas nama Allah, jaga anak isteri saya, jaga keluarga saya, pastikan diorang beriman. Bukan diorang kaya, pastikan diorang beriman. Dan orang yang menjaga tu juga beriman. Juga antara wali yang tersohor. Dan biarlah saya di penjara. Dan dalam penjara saya cuma minta peralatan untuk sembahyang, buku-buku untuk saya ingat Tuhan, untuk saya jadi wali di dalam sana. Dan saya boleh menyampaikan di luar. Kami dah biasa dah. Memang rata-rata kami ni memang, keluar masuk penjara tu sebenarnya dah macam hotel lah, hotel free lah. Korang semua pun tak boleh nak buat. Siapa boleh kerja 1 hari gaji 1 sen? Ada boleh buat. Orang penjara je boleh buat. Kalau tak boleh buat, jangan cakap banyak. Kalau nak gaji ribu-ribu, buat kerja elok-elok kat luar tu. Kalau tak boleh, duduk dalam penjara sama-sama. Gaji 1 sen sehari. Kumpul lah kau kalau 10 tahun, campur lah. 10 tahun baru RM10 kot. Tolonglah wujudkan rasa hamba. Saya ni nak bercakap ni bukannya saya nak suruh Ustaz letak jawatan. Saya nak Ustaz penambah baikkan sikap Ustaz tu. Dan bekerjasama dengan Ustaz Aibid cari jalan macam mana nak buat. Dan saya mungkin selepas PKP ni saya akan cari jalan macam mana jumpa Ustaz Aibid. Saya akan bersama-sama. Kalau itu yang Ustaz hentak pasal kebajikan, kami akan lawan dengan kebajikan juga. Ramai lagi masyarakat yang terlepas pandang dengan kebajikan ni. Sepatutnya Ustaz bukan hentam yang itu. Banyak lagi maksiat lain yang sepatutnya Ustaz lebih kuat hentam. Ini sebabkan maruah ni, sepatutnya Ustaz lah yang selesaikan maruah orang tu. Bukan Ustaz Aibid. Ustaz Aibid dia orang yang tak ada ilmu. Yang dia sendiri mengaku dia tak pandai. Tiba-tiba Ustaz datang, Ustaz hentam dia. Ustaz cakap itu haram, ini haram apa semua. Sedangkan Ustaz tak bagi dia ilmu tu lagi. Ustaz tak cakap itu boleh, ini tak boleh. Lepas tu bangga pula. Ini daripada ulama' Mesir lah cakap apa semua. Tak perlu ulama' jauh-jauh. Ustaz sendiri boleh bercakap. Cakap saya pun ada perkara yang Ustaz Aibid buat yang tidak boleh diterima masyarakat. Tapi sepatutnya bukan Ustaz yang bercakap. Kalau netizen yang bercakap itu tak boleh, ni tak boleh, itu Ustaz yang ulas. Mungkin dia. Saya pun tak semua perkara yang Ustaz Aibid buat saya setuju semua. Tapi lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Takkan itu pun Ustaz tak nampak. Ustaz pun saya tengok dalam kenyataan Ustaz sendiri, Ustaz tak siasat pun. Saya cakap Ustaz tak kenal pun Ustaz Aibid. Ustaz tak selongkar pun background Ustaz Aibid macam mana. Tapi yang Alif Syukri punya Ustaz selongkar semua. Ustaz dia punya lembaga pengarah tak apa. Selongkar tu apa kerja tu? Bukan kerja Ustaz-Ustaz lah. Kerja Ustaz-Ustaz mendamaikan, membahagiakan, menegur dengan hikmah. Membawa watak tu watak para wali. Sebab makin tinggi Ustaz belajar, makin tinggi kewalian Ustaz. Ataupun peribahasa yang saya belajar daripada mula-mula saya ikut NGO, resam padi makin berisi, makin menunduk. Tahu tak? Makin meninggi, makin resam padi makin berisi, makin menunduk. Bukannya makin berisi, kau makin bongkak. Itu salah tu.
Bukan Tuhan cipta macam tu. Tuhan cipta padi, makin berisi makin menunduk, makin berat, makin cantik padi tu, dia akan menunduk. Ustaz kena ingat tu. Sekarang Ustaz dah memalukan, bukannya memalukan bangsa saja, memalukan agama. Janganlah Ustaz bangga. Saya ingat Ustaz yang memperjuangkan agama. Ya aduh. Memalukanlah Ustaz. Ustaz kalau rasa macam tak senang, kalau nak jumpa saya, boleh. Saya memang gentle, bukan ni. Ustaz akan kenal saya. Kalau Ustaz betul-betul nak jumpa lah. Tapi saya ni bukannya siapa-siapa pun. Tak ada penting pun. Saya tak ada belajar tinggi, tak ada ni. Saya pun dalam rekod saya pun, orang kenal saya pun budak-budak nakal je, budak tepi jalan je. Tapi sepatutnya bukan saya yang tegur Ustaz ni. Sebab saya tengok tak dengar pun. Masyarakat pun saya harap apa yang dengar, mana yang betul ambil, mana yang tak betul tu simpan. Duduk diam-diam. Cubalah. Tolong kami. Sebab dekat akhirat, kalau selagi kami ini tak dapat Tuhan, kami tak faham tentang Tuhan, sekalipun kami Islam, sekalipun kami lahir sebagai anak Islam, kalau kami tak faham apa itu Islam, selain kami kena hukum sebab tak mencari, tak belajar, ustaz-ustaz juga akan kena sebab tak sampai. Kalau sampai pun benda yang berat, bagilah yang ringan-ringan. Bagi step by step ilmu tu. Jangan terus bagi yang melangit. Yelah ustaz hebat lah, ustaz belajar tinggi. Kami ni tak belajar tinggi. Cukuplah fahamkan kami benda yang mudah-mudah. Umpamanya manisnya gula tu. Macam mana nak ceritakan manisnya gula tu? Itulah umpama keberadaan Tuhan. Kita tak boleh nak nilai. Ini ustaz nak cerita yang tinggi-tinggi, kanan kiri apa semua berat. Tak semua orang faham. Mana orang yang belajar je faham lah. Mana yang tak belajar tu, yang memang dari kecil duduk tepi jalan tu, dia takkan faham. Malah dia akan pelekeh lagi. Wah, susah. Janganlah sampai macam ni. Saya pun, aduh. Lepas tu ada pula penyokong Ustaz Syafiq. Saya tak ada menyokong. Saya Lone Ranger je. Susah bila satu benda dah berani mempertikaikan, memperkotak-katikkan kedaulatan Melayu, memang ramailah yang akan bangkit untuk mempermainkan juga, turut sama mempermainkan. Tapi kami anak-anak muda, kami tetap akan mempertahankan apa yang nak jadi pun, kami akan mempertahankan agama, bangsa dan negara kami. Sepatutnya ustaz membuatkan rakyat Malaysia ataupun Melayu-Melayu mana yang kurang faham, maksudnya yang kurang pendedahan untuk memahamkan bahawa rasa hamba ni perlu. Ustaz kena turun padang, pergi kat satu-satu tempat, pergi tu wajib tu. Itu wajib untuk bagi pendakwah-pendakwah. Bukannya nak tunggu kat masjid aja, nak tunggu orang keluarkan mic, nak tunggu orang keluarkan kemah baru nak buat dakwah. Sepatutnya kalau 100 orang, 1000 orang pergi terus masuk ke tempat-tempat ni, baru nampak. Dia umpama macam polis beroperasi. Dia pergi mana-mana tempat ni orang tahu, oh polis tu ada. Sekarang ni orang tak tahu pun sebenarnya ada ke tak ustaz-ustaz, ulama'-ulama' kat bumi Malaysia ni sebenarnya. Yang kita tahu kat masjid, yang kita tahu dekat tempat-tempat yang selesa je. Yang tempat-tempat kotor, tak nak ustaz-ustaz turun. Betul saya cakap, yang saya nampak ni ustaz, buat masa ni yang saya nampak, Ustaz Abid je. Bukan nak kata dia bagus, sebab yang lain tak tayang. Tunjukkan supaya kami boleh tiru. Oh macam ni, oh macam ni. Oh macam ni kebaikan yang kena buat. Oh bagus. Nanti aku kaya, aku ada rezeki. Ataupun mana yang dah kaya tu, aku akan bantu. Cukup sekadar niat. Niat nak berbuat baik pun Allah nilai. Apalagi kalau berbuat
Ustaz tak boleh nilai kata Ustaz Abid ni buat salah ke buat apa. Orang yang dibantu tu, walaupun tak pakai baju, lepas ni Ustaz Abid mungkin akan bagi dia baju. Belikan dia baju, bagi dia rumah. Kami akan bantu Ustaz. Walau saya pun belum pernah jumpa Ustaz Abid tau. Kalau ikutkan saya dah pergi dah ni, dah sampai. Tapi sebab saya dah minta izin, pun tak boleh keluar. Tapi tak apalah, saya duduk rumah dah. Saya pun pernah kena tahan dekat jalan semata-mata nak pergi kerja, nak siapkan order-order customer. Tapi saya ditahan, tak boleh. Sama ada saya ke dalam ataupun balik rumah. Itu dia bagi peluang. Habis takkan saya nak pergi juga keluar kerja. Kalau dah tak boleh tu, arahan dah tak boleh, boleh tertangkap. Lebih baik duduk rumah. Jaga anak isteri yang terlebih dahulu. Jaga sembahyang, jaga ni. Belajar. Memang kita tak kuat. Saya pun tak kuat. Nak sembahyang. Ingat senang ke nak sembahyang awal waktu. Nampak mudah. Siapa boleh buat, memang gua slut lah. Memang hebat. Tapi biarlah sembahyang tu menghadirkan rasa hamba. Takut pada Allah, takut cintai Rasul, cintai Nabi. Aduh, payahlah Ustaz. Ustaz kena perbaiki benda ni. Betulkan semula. Jangan Ustaz cakap Ustaz mengelak. Kata orang edit lah pula. Kata akaun Facebook Ustaz kena fake lah. Mengaku je salah. Tak ada masalah. Ustaz mengaku salah, Ustaz perbaiki. Ustaz lancarkan Ustaz punya apa. Kata Ustaz ada tim. Tim Ustaz tu pergi tempat-tempat orang susah tu. Buat semua. Buang. Kalau tak nak Ustaz buat ni pun tak apa. Kami buat video. Kami faham. Ustaz nak membantu. Kalau tak nak keluarkan, tak nak terkeluar aib dia, aib orang-orang susah ni, Ustaz siapkan diorang betul-betul. Baiki, tunjukkan yang Ustaz buat rumah diorang. Kalau tak boleh buat kan, buat benda yang semampulah, yang boleh bagi rumah sewa ke apa ke. Ustaz tak buat, tapi Ustaz tahu Ustaz kritik je. Lepas tu Ustaz bangga pula. Siap bercakap, siap makan pula. Apa benda? Memalukan tu, sombong tu tak? Ustaz ni makin tinggi ilmu, Ustaz makin sombong. Tak boleh, memalukan agama, memalukan bangsa. Saya ni nasib sebab muka saya muka tak gangster. Kalau muka saya gangster, orang takut lah. Tapi saya boleh buat. Apa yang orang tak boleh buat, saya boleh buat. Saya harap macam tu lah. Mana yang baik yang saya cakap tu, mana yang saya kongsi tu. Tolonglah, perbaikilah. Ustaz-ustaz, ulama-ulama kalau boleh turun padang. Selesaikan benda ni. Bantu kerajaan. Mana tunjukkan Islam itu indah. Tunjukkan Islam itu berkasih sayang. Ini tunjukkan, aduh. Aku kalau ikut bahasa aku memang keluar macam-macam. Tolonglah. Biarlah kalau boleh lepas ni masyarakat kita, terutama orang Melayu lah, kita sama-sama perbaiki diri kita. Lagi-lagi Ramadan yang mulia ni, kita jangan sibuk dengan suatu benda yang tak betul. Kita terus hebah, kita terus share. Siasat dulu, kaji dulu. Kita tengok orang tu macam mana. Kalau secara penyampaian dia berhikmah, kita ikut. Kalau cara cakap dia betul, kita ikut. Kalau cara dia tak betul, janganlah kita ikut. Janganlah kita hebah. Ini pun banyak yang kejar publicity. Allah akan hukum. Kifarah tu akan ada. Tak kena kat dunia, kena kat akhirat. Lebih baik sedar, lebih baik insaf. Sekalipun lambat untuk baiki diri, lambat untuk bertaubat, tapi sedar, insaf, minta maaf dengan Tuhan. Minta maaf yang sungguh-sungguh. Bukannya minta maaf yang main-main. Kita cuba. Aku pun dulu pun belajar sembahyang. Tapi bila membesar,
Bila dah sibuk kerja, kita melambat-lambatkan. Kadang tu boleh terlupa, terpaksa nak kena kodok. Jangan tak sembahyang langsung. Biarlah sembahyang tapi kita cuba berusaha awal waktu. Macam kita bercinta, kita punya sayang dengan girlfriend kita punya sayang dengan boyfriend kita sanggup tunggu berjam-jam. Sanggup tu tipu bos, tipu apa semua. Cakap nak pergi hospital lah, nak pergi apa, padahal keluar nak pergi jumpa girlfriend, nak pergi sambut, nak pergi ambil girlfriend, pergi kerja, balik kerja. Tapi bagi alasan macam-macam, menipu. Sampai kan sanggup meletakkan mak sakit lah, bapak sakit lah, semata-mata untuk pergi sambut girlfriend, untuk jaga hati girlfriend. Lepas tu kita bercinta dengan Tuhan lebih hebat daripada tu. Paling-paling tidak pun kita cuba, walaupun gagal, janji cuba. Jangan gagal terus tidur, terus tak nak buat. Cuba. Step by step Allah akan nilai. Allah akan nampak orang yang berusaha. Orang yang berusaha lebih baik daripada orang yang dah ni. Sebab orang yang beramal kuat ni belum tentu dia terselamat ke akhirat. Jadi kita dah belajar tinggi, kita dah cukup ilmu, tapi selagi jiran masyarakat kita tak selesai, tak dapat kasih sayang tentang Islam, tak faham tentang Islam, kita tetap masih berada dalam keadaan yang berdosa. Malah lebih besar dosa dia daripada orang yang tak tahu. Dah tahu tapi kau tak sampaikan. Kau duduk senang lenang, kau lepak, kau tak risau jiran kau makan ke tak, jiran kau ada pakaian ke tak. Yang kita pakaian cantik-cantik. Sedangkan jiran kita dah baju pun tak ada. Kalau ada pun selai dua, itulah ulang. Yang tukar-tukar itulah sampai orang cakap, kadang kau ni tak ada baju lain ke? Kadang orang yang susah tu sanggup menipu. Ada. Macam-macam alasan. Sebenarnya dia tak ada. Kalau tengok dia pakai baju hari-hari tu, baju yang sama je, kau hadiahkan. Bagilah baju-baju mana yang kau tak pakai tu. Kalau boleh bagilah yang cantik-cantik. Janganlah bagi yang lusuh-lusuh, yang dah buruk-buruk tu lah yang dia bagi ke orang. Tapi boleh juga. Cumanya bagilah cantik. Sebaik-baik hadiah ialah memberi apa yang hadiah yang kita sayang. Barang yang kita sayang, itulah yang kita bagi hadiah. Cuba. Tiada orang hidup tidak terlibat dengan kegagalan. Tiada orang yang mampu mengelak daripada kelemahan. Semua orang ada kelemahan. Dan pesanan saya kepada Ustaz Abid, teruskan berjuang. Kami ada di belakang anda. Kami tetap sokong usaha murni Ustaz. Mana yang orang nampak itu satu kelemahan, kita cuba perbaiki Ustaz. Kami akan tolong. Kami akan jadi tenaga membantu. Kami bukan nak makan duit Ustaz. Tak. Kami nak tolong. Biarlah. Mereka-mereka yang dengki, mereka-mereka yang sakit hati ni, biar Allah saja yang balas ni. Mudah-mudahan diorang semua dapat taufik dan hidayah di atas kelemahan. Tapi Ustaz Abid sebenarnya Ustaz membuka mata hati banyak masyarakat. Masyarakat lebih pandang lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Dan kepada Ustaz Syafiq, perbaikilah. Kalau saya sebagai budak ni, saya bagi tahu Ustaz, saya tak tahulah umur Ustaz apa, tapi kalau Ustaz tengok muka saya ni, mungkin Ustaz rasa saya ni budak. Jadi kalau Ustaz tak boleh terima teguran dengan saya ni, terpulanglah. Tapi saya hari ni saya boleh bercakap kat video. Nanti saya cuba tengok. Kalau saya tak janji, tapi saya akan cuba sampai di mana-mana kuliah Ustaz. Saya akan keluarkan soalan-soalan yang Ustaz tak boleh jawab. Kalau Ustaz boleh jawab, memang Ustaz champion. Tapi saya nak jawapan Ustaz tu dengan rasa hamba, bukan bongkak. Kalau Ustaz bongkak selagi pun jawapan Ustaz tu baik, bagus, terbaik. Tapi kalau Ustaz bawa dengan sifat bongkak Ustaz bangga, Ustaz nak cerita, Ustaz ada pangkat tu, ada pangkat ni. Kepada saya nothing, zero. Ustaz tak ada apa sebenarnya. Kalau 40 tahun Ustaz belajar ilmu tinggi-tinggi, 40 tahun tu sebenarnya sia-sia, rugi. Sebab kami tak dapat ilmu yang baik daripada Ustaz. Malah kami nampak perkara-perkara yang tak baik yang timbul. Mungkin Ustaz pernah berbuat baik, terima kasih. Saya bagi wakil orang yang terima bantuan daripada Ustaz, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Ustaz. Tapi kami perlukan lebih, bukannya wang ringgit saja, tapi kasih sayang daripada Ustaz Syafiq, Ustaz Abid. Kami perlukan yang membuatkan kami sangat cinta pada Allah, sangat cinta pada Rasul. Dan kami takut
pada setiap larangan dan suruhan Allah. Itu yang kami nak. Bukan yang kami nak tahu ustaz punya pangkat, ustaz punya apa. Agung ke, raja ke, kalau selagi dia ketepikan Allah, dia takkan selamat ke akhirat. Kalau dia mati pun sama je macam kita. Sama je macam hamba biasa pun. Sama dengan ustaz. Ilmu ustaz tinggi macam mana pun, kalau ustaz mati pun ustaz tinggal semua. Kalau selama ni ustaz ada amalan baik, tapi sebab perkara ni masyarakat, netizen semua bising, masyarakat, netizen semua mengamuk. Tunggulah ustaz. Saya nak bertuntut sebab ada je masyarakat, ada je ustaz-ustaz yang pernah tegur saya. Dia kata saya tak ada Tuhan. So saya cakap, kalau saya tak ada Tuhan, saya accept. Maksudnya saya setuju kalau kata saya tak ada Tuhan. Tapi apa peranan orang yang ada Tuhan terhadap saya pula? Adakah nak membiarkan, nak mengkritik, nak apa semua? Kalau itu tindakan korang, itu memang bahlul nama dia. Sepatutnya korang perbaiki saya. Dah tahu saya tak ada Tuhan, ambil inisiatif kasih sayang, pujuk macam mana nak saya yakin saya kuat dengan Allah. Macam mana saya nak faham dan saya malah boleh menjadi lebih baik daripada orang yang memperkenalkan saya dengan Tuhan. Itu sepatutnya, bukannya mengkritik, menghina, mengata itu dan ini. Malah sebar pula dengan masyarakat. Kata saya orang jahat itu, saya orang jahat ini. Kata saya baru keluar penjara, saya akan masuk penjara. Apa benda? Itu kecil lah telur macam tu. Saya pun kalau saya ada ilmu agama, ni saya cuba belajar ni sikit-sikit ni. Mana saya nak belajar tu lama tak pandai. Saya ambil yang sikit-sikit, mana yang saya boleh share, benda tu baik. Untuk kebaikan masyarakat, kebaikan Islam, untuk kebaikan masyarakat Malaysia. InsyaAllah saya akan buat. Mungkin saya takkan popular kat situ, tapi saya bukan kejar popular. Kalau Allah nak kata nak memperkenalkan saya sebagai pendakwah, itu kerja Tuhan. Tuhan yang menentukan. Sebab setiap perkara baik dan buruk kita di atas muka bumi ni, memang Allah dah tulis. Jadi kita perbaikilah ke arah benda yang lebih baik. Jadi buat masa ni saya sekian dulu. Ini saya buat rakaman. Nanti saya akan buat live kot. Sebab macam dia makan data tinggi pula pakai ni. Takut tak boleh record. Sekian, wallahualam. Jadi saya doakan di bulan Ramadan yang baik ni, sama-samalah kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Saya tak ada nak tujukan siapa-siapa, tapi cumanya yelah, saya pun tengok benda ni dah lama. Daripada awal dulu Ustaz Syafiq ni, saya pun ada jadi geram. Tapi saya tak nak melatah terus. Saya ni cepat melatah. Bukannya melatah terkejut. Saya cepat nak melompat benda ni. Sama macam yang lain. Macam Long Tiger. Apa lagi. Yelah, ramai yang taiko-taiko yang tu kan. Saya lebih kurang je macam tu. Benda tak kena sikit nak melompat. Benda tak kena nak bercakap. Benda sikit nak bertangan. Tapi sekarang Alhamdulillah, setelah saya adalah individu yang memperkenalkan saya tentang agama, tentang Islam, saya beransur slow saya cuba berubah untuk jadi baik. Dan masyarakat jangan minta kami ni bertindak. Kami bertindak luar batasan. Polis pun pening. Lepas tangkap sini, orang sini muncul. Lepas tangkap orang sana, satu lagi muncul. Jadi pening. Lepas tu tak selesai. Patutnya selesaikan benda ni Ustaz memperkenalkan kami pada Tuhan. Yakin kami turun, jumpa kami. Bukannya kami pergi cari Ustaz. Yelah, ada yang antara kami ni, yang mana yang dah sedar tu pergi cari Ustaz. Tapi sampai bila dan berapa ramai? Dalam 1,000 orang, nak dapat seorang pun yang nak pergi keluar pergi cari Ustaz, nak sembang baik-baik elok, nak belajar ilmu, kurang. Tak ada. Sepatutnya Ustaz lah turun pada kami yang 1,000 ni. Seorang Ustaz turun pada kami yang 1,000. Sampaikan benda yang baik-baik. Ini nak turun pun takut. Takut kena bunuh lah, takut kena pukul lah. Apa telur? Telur simpan kat rumah. Dia keluarlah. Janganlah takut mati. Janganlah takut kena pukul. Tak adalah kau sembang benda baik, tak ada orang yang nak pukul lah. Betul. Pergilah jumpa orang yang bertatu, Tiger yang orang kata singa lah, apalah semua.
Bubur lah pisau kanan kiri ke apa, pistol ke apa. Kalau kita datang sembang baik, walaupun dia bukan Islam, dia akan dengar. Malah kadang dia sendiri akan bantu kita dengan dana-dana. Betul. Saya tak tipu. Jumpalah. Carilah. Tapi janganlah minta kat saya dana. Saya memang tak ada. Tapi saya bolehlah bagi juga. Minta RM10,000, saya bagilah RM10. Sebab itu je kemampuan saya. Tapi insyaAllah, saya pun niaga dah banyak kali. Jatuh bangun tu dah memang resam dah rebah, dah nangis, dah macam-macam dah. Tapi Allah belum nak bagi. Mungkin dengan kekayaan yang kalau saya dapat, mungkin saya lupa Tuhan. Saya tak ada nak pakai kopiah macam ni, tak ada. Ini saya beli ni, RM70 kopiah ni. Ada berapa pasang saya beli. Itu pun saya nak beli pun saya agak segan. Saya tempah ke adik saya, suruh dia tolong carikan. Kalau saya nak pergi beli sendiri, nak beli dengan tangan saya tak tahulah, belum lagi lah. Mungkin sebab saya ni ego pun adalah juga, ego tinggi. Tapi saya sedang cuba berusaha untuk buang sikit. Okeylah, sekian. Wallahualam. InsyaAllah saya sambung lagi. Okey. Assalamualaikum. Peace. No war. Okay, bye.